Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? InsyaAllah semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada petang ini dalam satu lagi sesi iaitu Bengkel Dakwah bersama saya Fadli Burhan. Dan insyaAllah seperti mana yang saya katakan semalam, kita akan berbincang pada hari ini mengenai fitrah manusia. Baik. Sedikit recap ataupun sedikit mengimbas kembali apa yang kita telah belajar di semalam, iaitu kita telah pun mempelajari tentang ciri-ciri seorang pendakwah, apakah yang diperlukan daripada seorang pendakwah itu untuk menyampaikan Islam. Di antaranya kita sebutkan satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang panjang yang bermaksud ada 3 orang yang akan diheret pada muka mereka atas sebab niat mereka itu salah. Jadi apa yang saya tekankan semalam ialah iaitu apabila kita buat sesuatu seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW yang lainnya, iaitu innama a'malu binniyah, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Dan sekiranya kalau kita dalam mengejarkan kerja-kerja dakwah ni, kita punya niat tu bukan kerana nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan hanya nak mengajak manusia ke jalan Allah itu kerana Allah, tetapi kita mempunyai mungkin atas sebab-sebab yang tidak betul. Contohnya mungkin kita tu buat kerja dakwah kerana kita nak orang puji kita, ataupun kita buat kerja dakwah tu kita nak jadi famous, ataupun kita buat kerja dakwah tu ada sebab-sebab tertentu yang lain. Jadi wallahu alam, kita harus bersikap positif kepada sesiapa saja kita nampak pendakwah, tetapi itu antara contoh yang saya boleh bagi, dan ini tidak bermaksud kepada yang sesiapa yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Saya cuba cakap general saja, insya-Allah. Okey, baik. Dan kita juga ada cerita, ada 3 orang tu apa sebabnya mereka diheret pada muka mereka ke api neraka, disebabkan niat mereka tu. Yang pertama, seorang yang kata dia jihad di jalan Allah dan mati syahid. Yang kedua ialah orang yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga adalah seorang yang Allah berikan dia harta yang banyak kemudian dia itu mendermakan di jalan Allah. Tetapi Allah mengatakan kepada mereka bahawa mereka bertiga berdusta. Yang pertama, dia mati syahid sebab apa? Dia nak orang kata dia ni seorang pahlawan, seorang yang hebat. Yang kedua pula, iaitu orang yang membaca Al-Quran dan membelajar Al-Quran dan mengajar ke orang lain. Dia itu pula telah dia mempelajari dan mengajarkan orang lain, tetapi niat dia tu kerana dia nak orang puji dia, orang ni adalah sangat alim, seorang ini agak bijaksana, dia tahu baca Al-Quran sebagai. Yang ketiga pula ialah mengenai seorang yang dermawan itu. Dia memberi bukan kerana Allah, tetapi dia nak orang puji, wah orang ni sangat hebat, dia punya banyak harta tapi dia tidaklah orang kata tu kedekut kepada orang lain, dia bagi kepada fakir miskin dan sebagainya. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada sifat-sifat sedemikian, insya-Allah. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung dengan sedikit senario yang saya nak beri dalam apabila kita menyampaikan dakwah ni. Semoga mudah-mudahan kita dapat satu exposure ataupun kita kenal di antara macam mana kita nak membezakan apabila kita masuk kepada ataupun terjumpa situasi begini. Di antaranya ialah, saya kasih senario yang pertama ya. Kita boleh sama-sama fikirkan, iaitu kita bayangkan kita sedang bekerja, kemudian datang seorang sahabat kita datang kepada kita dan dia tanya, kenapa, sahabat kita ni bukan Islam lah, nama dia John contohnya ya. Dia tanya, kenapa orang Islam itu dirikan solat? Jadi anda pun cubalah sedaya upaya untuk menjelaskan kepada dia tentang kenapa kita perlu solat. Dan kemudian dia tanya lagi, kenapa orang Islam perlu cuci kaki atas sinki? Kalau cuci kaki atas sinki ni, saya rasa dekat Malaysia alhamdulillah bukanlah sesuatu yang common, tetapi waktu saya di Singapura dulu, Masya Allah, itu antara benda yang terpaksa kita buat lah, sebab kita tak ada tempat yang khusus contohnya untuk mencuci kaki kita lepas waktu kita mengambil wuduk. Jadi contohlah, kalau sahabat kita ni datang kepada kita dan tanya pula lagi, kenapa kamu cuci kaki dekat sinki? Dan kemudian tu dia tanya lagi, kenapa kamu selalunya kena solat? Sebab, dan akhirnya dia mungkin tanya, kenapa selalu hari Jumaat selalunya kau harus extend kau punya lunch? Contohlah kita ada sahabat yang non-Muslim yang tanyakan kita soalan begini. Dan
saya rasa kalau dekat sini bukan mungkin tak begitu common sebab umat Islam di Malaysia di-entitlekan ataupun diberikan kemudahan iaitu pada setiap hari Jumaat mereka untuk yang kaum Adam diberikan masa tambahan untuk mendirikan solat Jumaat, tetapi memandangkan slide yang ataupun training ini digunakan ataupun dibuat menurut konteks di barat, jadi apabila mereka tu bekerja di negara yang majoriti non-Muslim, mereka tu kadang-kadang perlu mengambil apa tu orang cakap tu harus mencari reason for leave, iaitu mencari sebab untuk mereka tu dikecualikan lah kenapa mereka harus mengambil 1 jam lebih untuk hari Jumaat untuk mendirikan solat. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya senario ni, kita yang duduk kat Malaysia ni haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita diberikan kemudahan yang sangat besar, iaitu pada hari Jumaat lah terutamanya. Tak perlulah kita tu nak pergi susah payah nak kalang kabut makan ke apa, lepas tu terus nak kena minta leave ataupun minta tukar timing lunch ke, semata-mata nak dirikan solat Jumaat. Bayangkan ya, itu satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada kita. Dan kita juga tak payah tak perlu nak cuci kaki kat sinki. Kalau misal kata orang dekat yang di mana mereka tu tidak ada fasiliti, contohnya tempat mengambil wuduk, diorang terpaksa juga kena angkat kaki, letak tersingki dan sebagainya. Jadi dalam senario ni, apa agaknya yang kita lihat jadi salah dekat sini ataupun tidak tepat? Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat daripada senario tadi, kawan kita yang kita kasih contoh nama dia John tu, dia terus menerus bertanya tentang daripada satu soalan kepada satu soalan. Daripada kenapa solat, kemudian kenapa basuh kaki kat sinki, kenapa setiap kali kau mesti kena solat, kenapa setiap hari Jumaat kau kena ambil break. Jadi dia persoalan terus menerus. Kenapa dia bertanya demikian? Sebabnya ialah kita harus faham ya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu orang bukan Islam memandangkan mereka tidak percaya kepada Al-Quran dan juga hadis, dan mereka bukanlah orang Islam sendiri, mereka itu mungkin melihat lensa ataupun the lens yang mereka gunakan untuk melihat sesuatu tidak sama seperti kita umat Islam. Mungkin bagi sebahagian yang mereka kata tu, oh, solat 5 waktu ni satu perkara yang sangat berat. Ataupun mereka kata tu, kenapa nak kena cuci kaki dekat tempat sinki tu? Tak masuk akal. Jadi mereka tu tidak dapat faham seperti mana kita umat Islam faham. Jadi itu di antara sebabnya apabila kita tak menjelaskan daripada mula foundation ataupun daripada asas agama Islam itu sendiri, ini yang akan boleh membuatkan dia tu, orang kata tu, ibarat satu cawan yang dah penuh, kalau kita terus menerus tuang, dia tak akan masuk. Jadi kita haruslah membantu mereka untuk memudahkan mereka faham, iaitu kita start from the basis first, ataupun kita start daripada yang asas foundation dia, insya-Allah. Dan satu lagi senario yang saya nak kongsikan di sini ialah, kita cuba bayangkan ya, ini senario nombor 3, nombor 2 saya skip, iaitu apabila bayangkan kita datang ke sebuah kita sedang melakukan street dakwah, kemudian ada datang seorang datang ke tempat meja yang kita buat street dakwah ni, dan orang tu seorang wanita yang berkatakan yang saya ini seorang Kristian dan saya percaya kepada Jesus, dan Jesus lah hanya cukup bagi saya sebagai anak kepada Tuhan, di mana dia telah mati untuk dosa-dosa dia. Contohnya lah, dia datang dengan niat yang baik untuk menceritakan kefahaman dia ataupun kepercayaan dia. Kemudian orang yang dekat booth tu ataupun dekat street dakwah dengan cepatnya cakap kepada dia, mengkotkan satu persatu Bible punya verses daripada kitab Injil, kitab Alkitab tu. Dia mula sebut, okey, sebab-sebabnya Jesus tu bukan Tuhan. Jadi, kalaulah sekiranya lah, dalam situasi begini, apa agaknya perasaan orang bukan Islam itu ataupun wanita Kristian itu? Saya percaya dan yakin bahawa perempuan Kristian itu tidak akan rasa selesa. Sebabnya apa? Mereka datang mungkin dengan cara aman. Pasal apa tadi saya sebut, dia datang, dia bagi tahu tentang agama dia, dan dia bagi tahu tentang kepercayaan dia kepada Jesus dan kepercayaan dia dalam agama Kristian itu sendiri. Jadi dalam konteks itu sebenarnya kita tidak bolehlah mengambil satu orang kata tu, kita harus mencari cara yang lebih berhikmah untuk menyampaikan kepada dia, bukan terus pergi orang kata tu attack dekat dia punya mencari kesalahan dalam Bible mereka.
Jadi itu salah satu senario yang saya boleh kasih contoh lah, di mana itu di antara sebab-sebab gagalnya satu dakwah. Ya. So, next one. Kita akan teruskan kepada mengenali manusia itu sendiri. Okey, ini adalah satu orang kata tu modul AIRA yang di mana kita banyak menekankan tentang psikologi juga, dan di antaranya ialah untuk mengetahui atau mengenal sifat manusia itu sendiri. Dan kalau kita lihat kembali, kita ngimbas kembali, apabila kita sebut pada peringkat awal mengenai dakwah, sebenarnya apabila kita dakwah ni, kita memanggil kepada siapa? Kita memanggil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tidak ada, kita tidak ada panggil kepada yang lain, insya-Allah. Okey, baik. Yang nombor 2 ialah dakwah itu dia sebenarnya menyambung hati kembali kepada Allah ataupun mengajak orang untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini hati siapa? Hati manusia, betul tak? Yang ketiga ialah dakwah ini ialah untuk membawa orang kepada the truth ataupun kebenaran. Dan di sini dimaksudkan juga kita membawa seseorang itu kepada satu kebenaran. Dan saya bagi contoh di sinilah. Apabila kita sebut tentang dakwah secara menyeluruh, dia bukan hanya satu benda yang kita cakap tu, kita boleh terus panggil orang, oh engkau harus terima Allah sebagai Tuhan kamu. Kamu harus pilih Islam itu sebagai agama kamu. Kamu harus pilih Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi kamu. Bukan cara dia begitu memanggil orang atau membuat dakwah untuk mengajak orang kepada Allah. Bukan. Sebab apa? Kalau kita lihat di sini, kita memanggil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kita ni satu ambassador, kita satu representative of Islam. Jadi macam manakah image kita untuk berdepan dengan orang bukan Islam yang tak kenal lagi Allah contohnya. Dan yang kedua ialah kita reconnecting the hearts to Allah. Kita harus faham bahawa orang itu mempunyai hati, dia mempunyai perasaan. Dan yang ketiga ialah recognizing the truth. Apabila kita dapat menerangkan kebenaran itu sebenarnya sebagai insan ataupun sebagai manusia, we will get to know the truth or we can see the truth, insya-Allah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati dia dan dia ikhlas untuk mencari kebenaran. Okey, baik. Apa yang amat penting juga ialah seperti pada peringkat awal di siri 1, di siri 2, program di mana bengkel dakwah ini, saya menyebutkan tentang apabila kita sebut yang kita nak panggil kepada Allah ataupun kita nak mengajak kepada Allah, terlebih dahulu kita harus kenal siapa itu Allah dan sifat-sifatnya. Kalau sekiranya kita tak kenal siapa yang kita memanggil kepada, maka niscaya kita punya dakwah tu tak berkesan. Sebab apa? Kita lost. Kita tak kenal sang pencipta kita, kita tak kenal Rob kita, lepas tu kita nak panggil kepada dia. Mungkin it doesn't fit lah. Tetapi di sini juga kita harus tahu, apabila kita panggil manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah juga kita kenal manusia dan juga sifat-sifat manusia. Saya nak kongsikan satu slide di sini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton. InsyaAllah kita boleh buat sedikit macam homework lah. Okey? Iaitu, kalau kita lihat dua figure dekat depan ni, dekat dalam slide ni, iaitu ada satu orang dan satu lagi robot. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, apa yang kita boleh bezakan dekat sini? Di antara dua figure ni. Okey, biasanya kalau kita dapat feedback dia ialah, saya bagi contoh, iaitu manusia, semua manusia ada akal, nafs, ruh, hati dan fitrah. Setuju tak? Kecuali kita tahulah ada sebahagian mungkin akal mereka tu mungkin kurang ataupun disebabkan kecacatan ataupun selainnya. Tetapi generally semua manusia mempunyai akal, nafs, ruh, hati dan fitrah. Tanpa satu, dia tak boleh function lah. Jadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi akal fikiran di sini, ianya sebenarnya memudahkan orang itu ataupun dia tu berupaya untuk berfikir dan mempunyai juga perasaan. Maksudnya di sini ialah dia ada perasaan sedih, dia boleh ada perasaan gembira, dia boleh ada perasaan kecewa dan lain-lain. Tetapi apabila kita lihat di sebelahnya itu, iaitu satu figure robot tu, robot ni kita tahu dia tu seolah-olah dia memanglah diprogramkan. Dia tidak mempunyai ruh, dia tidak mempunyai nafs, dia tidak mempunyai hati, malah dia tidak mempunyai akal.
kecuali apa yang telah diprogramkan kepada dia. Dan apabila kita kata juga dia tidak mempunyai hati, samalah dia tidak mempunyai perasaan atau apa-apa emosi. Kalau contohnya kita cubit satu robot lah, ataupun kita cubit dia ke atau apa, dia tidak akan ada perasaan apa-apa, tak ada reaction pun daripada dia. Jadi persoalan saya di sini ialah, kalau kita tahu bahawa manusia itu tidak sama seperti robot, kenapa kita mungkin menggunakan ataupun melayan orang bukan Islam seperti robot? Kita haruslah ada sedikit, orang kata tu, psikologi, ataupun kita harus ada sifat kasih sayang antara satu dengan lain, terutama sekali kepada orang yang kita mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita nak kena tahu at the end of the day, diorang ni juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat saya setuju tak kalau saya kata bahawa mereka itu juga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, betul. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus kepada umat akhir zaman ni, iaitu seluruh umat secara semuanya. Bukan hanya umat Islam ya. Ya, tapi kita sebut di sini ialah mereka adalah umat dakwah. Umat dakwah di sini bermaksud mereka yang kita nak ajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tadi yang kita dah sebut bahawa manusia itu mempunyai akal, nafs, ruh, qalb dan juga fitrah. Saya nak sebut sikit tentang fitrah di sini ialah, fitrah ialah satu, sepertilah, kalau saya nak mudahkan untuk kita faham, dia seperti satu chip, satu memory card yang Allah telah tanamkan dalam diri setiap manusia tu, di mana ianya dapat mengenal siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dapat mengenal bahawa Tuhan itu Esa, dan dia dapat mengenal Tuhan yang berhak disembah. Itu secara natural lah. Sebab tu kalau kadang-kadang kita lihat sekarang orang tak guna, kalau orang contohnya orang bukan Islam masuk Islam, dia tak guna istilah convert, malah dia guna istilah revert. Revert masuk kembali kepada agama asal dia ataupun kepercayaan asal dia, yakni yakin kepada Tuhan yang Esa, dan mereka percaya bahawa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Jadi dia revert. So apa yang kadang-kadang kita guna, contohnya kita menggunakan rational argument ataupun kita menggunakan logic argument, kadang-kadang ada yang menggunakan debat dan sebagainya, ialah itu bukanlah satu cara yang orang cakap tu, itu hanyalah means, itu bukan satu perkara penghujung dia atau bukan the end, itu adalah formula-formula. Tetapi di sini ialah fitrah itu at the end of the goal ialah untuk kita membuka fitrah dia ataupun membangunkan fitrah dia. Mudah-mudahan dia tu selepas dapat penerangan daripada kita dengan nas ataupun dengan logik yang kita sampaikan, dia itu dapat menerima Islam ataupun dapat mengenal Tuhan Sang Pencipta, insya-Allah. Antara satu benda yang saya sangat tertarik dengan ada NGO tempatan Malaysia iaitu IDT, mereka menggunakan satu konsep yang memudahkan juga orang untuk kenal siapa itu Allah, iaitu dia, Brother Lim Juisun, dia menggunakan konsep untuk membezakan pencipta dan juga ciptaan. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk tahu konsep tu, boleh rujuk kepada page mereka. Insya-Allah itu adalah salah satu teknik yang mudah untuk kita menerangkan siapa itu Tuhan Sang Pencipta dan siapa yang bukan. Baik, seterusnya iaitu dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kepada fitrah ini ialah Nabi bersabda, iaitu setiap anak Adam itu lahir di atas keadaan fitrah. Kemudian ibu bapanya lah yang telah menjadikan dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Apa yang berlaku di sini seolah-olah fitrah mereka itu telah dikepung ataupun ditutupi disebabkan contohnya lah, kalau seseorang itu dia membesar di contohnya di satu negara di mana mereka itu mempunyai satu kepercayaan dan satu agama saja. Okey, tapi disebabkan mereka tu tak pernah keluar daripada negara tu ataupun mereka tu tak pernah dapat informasi daripada luar tentang apa yang berlaku di luar daripada negara atau tempat itu, mereka ingat apa yang komuniti mereka buat itu, contohnya mereka sembah berhala ke, mereka sembah gunung ke, mereka sembah pokok ke apa, itulah satu-satunya agama yang betul bagi mereka.
Jadi seolah-olah apabila dia tu duduk di kalangan mereka, fitrah mereka tu telah pun diselubungi dengan apa pengaruh di sekeliling mereka. Antara contohnya saya boleh bagi di sini ialah di zaman kuno Cina dulu, mereka itu kata bahawa mereka itu adalah the center of the world. Mereka merupakan center of the world. Sebab apa? Mereka tidak tahu apa yang berlaku di luar daripada tempat mereka. Until mulalah datang apa tu traders ataupun kita kata tu merchants yang datang ke negara China, barulah mereka tu tahu bahawa sebenarnya ada dunia lain selain daripada tempat mereka itu sendiri. Jadi bayangkan, itulah yang berlaku kepada fitrah mereka. Di antaranya ialah disebabkan ibu bapa mereka sendiri mungkin beragama itu, kemudian mereka mengikuti tanpa menyelidiki, ataupun mereka itu disebabkan social influence ataupun community dia tu memanglah community yang menganut agama tersebut dan sebagainya. Jadi antara salah satu cara yang mudah untuk kita juga faham mengenai fitrah ni ialah, contoh ya, saya bagi contoh. Kalau sekiranya lah seseorang itu mengambil seorang itu contohnya dia itu seorang yang baik, okey. Lepas tu datang orang cuba untuk memberi dia rasuah. Pada peringkat pertama tu, sebab dia tu baik, dia cakap tak nak, aku tak ambil ni semua. Tetapi kemudian mungkin satu kali tu dia keperluan duit, ataupun contoh macam anak nak kahwin ke, nak beli, nak kena lunaskan hutang ke, ataupun sebagainya. Kali datang pula orang yang sama, dia cakap, boleh tak you tolong saya buat ni sekian-sekian, saya kasih you wang ini. Disebabkan dia perlu, dia ambil. Tetapi dia rasa sangat gelisah, dia rasa sangat serba salah. Dia tahu benda tu salah sebab dahulunya dia baik. Kan? Ingat tak? Dia sebenarnya orang yang baik, dia tak biasa buat benda ni. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak kalau selepas mungkin dia dah ambil lebih daripada 10 kali lah, agak-agak perasaan serba salah tu ada lagi tak? Mungkin dah kurang sikit lah. Tetapi kalau dah lebih daripada 10 kali, dah sampai 20-30 kali tu, macam mana? Dia akan mula untuk mencari alasan untuk menghalalkan apa yang dia buat. Tapi dekat sini yang saya sebut ialah tidak ada kena-mengena dengan sama ada yang hidup ataupun yang mati. Saya cakap ini secara general untuk menerangkan tentang fitrah. Iaitu apabila seorang itu dah terbiasa dengan mengambil rasuah, contohnya, dia punya yang salah tu seolah-olahnya dia akan cari jalan untuk menunjukkan ianya sesuatu yang baik. Contohnya, mereka kata mungkin ini bukanlah rasuah, ini hanyalah hadiah, contohnya lah. Tetapi di sini inilah yang kita maksud, bagaimana fitrah itu yang dulunya suci, pure, kemudian disebabkan tingkah laku ataupun maksiat ataupun salah, contohnya dalam fitrah mengenai bagaimana mereka itu boleh keluar ataupun tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah disebab pengaruh-pengaruh tersebut. Baik, itu sedikit sebanyak tentang keterangan mengenai fitrah. Jadi antaranya ialah untuk kita membantu mereka tu uncloud the fitrah, ataupun kita kata tu menghilangkan atau melenyapkan apa yang menyelubungi fitrah mereka tu, kita bolehlah mengguna, antara caranya ialah menggunakan argumen yang rasional, menggunakan teknik melalui pengalaman mereka. Ini ada 6 kunci ya. Ini kunci yang kedua, iaitu pengalaman mereka. Yang ketiga ialah daripada segi spirituality mereka. Yang keempat ialah untuk membuat mereka tu reflect atau memikir kembali. Yang kelima ialah menggunakan akhlak kita, karakter. Dan yang keenam menggunakan wahyu. Jadi inilah di antara 6 kunci yang insya-Allah boleh membantu membuka fitrah mereka supaya mereka tu dapat mengenal siapa itu Allah, dapat mengenal kembali siapa Tuhan yang mencipta mereka. Baik, saya akan go through pada hari ini, iaitu sebelum kita membuka fitrah mereka, insya-Allah yang pertama kita haruslah tahu bagaimana kita nak membuat permulaan dahulu, ataupun kita kata initiation. Dan kita tahu ada 2 jenis initiation, iaitu yang pertama ialah aktif dan kedua ialah pasif. Apa bezanya pasif dan aktif initiation ni? Ialah aktif ini adalah seperti contoh, sekiranya kita ni melakukan street dakwah. Jadi kita tu ada brosur,
kita pergi kepada orang dan kita berikan brosur itu kepada orang dan kita mula untuk adakan perbualan ataupun perbincangan. Itu maksud dia active initiation ataupun pendahuluan secara aktif. Yang kedua ialah pasif. Pasif bagaimana? Pasif pula contohnya kita itu berada di dalam masjid. Kemudian datang orang non-Muslim, datang kepada kita dan dia mula bertanya tentang agama kita. Antara contoh lainnya, kita boleh mengambil senario seperti tadi, bahawa dia nampak kita solat, kemudian lepas tu dia tanya kita, kenapa anda solat? Kenapa orang Islam itu perlu solat 5 waktu satu hari, contohnya. Dan itulah pasif apabila orang itu datang kepada kita. Jadi dua-dua cara ini adalah cara untuk kita memulakan perbincangan ataupun memulakan satu dakwah conversation, insyaAllah. Okey. Bagaimana kita nak mengubah ataupun contohnya ya, kadang-kadang tu kita, seperti saya ambil contoh, kita ada sekarang ni era chat English di mana kita banyak menggunakan masa kita di dalam tempoh lockdown ini. Malah kalau kita lihat kat Malaysia, bukan hanya kita saja yang affected, tak boleh keluar rumah dan tak boleh masuk office dan sebagainya. Malah sahabat-sahabat saya yang lain juga, pendakwa-pendakwa di luar negara, mereka juga melalui fasa yang sama. Jadi Alhamdulillah, pusat kami di London telah memberi kita satu kemudahan, iaitu mereka buat satu program ataupun buatkan satu aktiviti yang bernama Era Chat English, di mana semua pendakwa-pendakwa yang tak boleh keluar rumah ni, kita buat dakwah secara online. Dan antaranya ialah, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada terlampak, mungkin tak masuk ke Malaysia ads tu, kita masuk ads tu dekat Philippines contohnya, USA dan sebagainya, di mana kita keluar, kita tunjukkan satu gambar bahawa Maryam alaihissalam ataupun dalam kepercayaan mereka, iaitu Mother Mary, dalam memakai hijab. Kemudian kita ajukan soalan, kenapa Mother Mary pakai hijab? Ataupun kenapa Mother Mary cover herself like a Muslim, contohnya. Jadi kita menggunakan itu sebagai satu cara untuk menarik perhatian mereka, di mana mereka tu mula untuk bertanyakan soalan. Dan di situlah kita boleh start the conversation. Contohnya lah, apa pun nanti insya-Allah kita akan pergi kepada mengapa kita menerangkan ataupun kita start the initiation dengan orang ini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, daripada persoalan, tak kira pun soalan apa yang orang bukan Islam tanya kepada kita, terutama sekali sahabat-sahabat kita mungkin kita dah kenal lama contohnya, daripada persoalan mereka itu sebenarnya kita boleh bawa mereka kepada dakwah conversation. Dan hari ini saya tak nak cover, tak dapat cover initiation tu ataupun kunci yang pertama, iaitu mengenai GoRap ataupun kita kata tu salah satu modul teknik menyampaikan dakwah. InsyaAllah esok sahabat saya iaitu Syafiq Apandi, dia akan berkongsikan informasi itu dengan anda semua insyaAllah. Tetapi akhir sekali, iaitu apabila contohnya datang orang kepada kita bertanyakan tentang agama kita, yang poin pertama dia ada 3 step ya. Saya terangkan yang poin pertama. Apabila orang datang bertanyakan kepada kita tentang agama kita, hendaklah kita pertama sekali tunjukkan akhlak yang baik. Antaranya kita boleh cakap, kita boleh senyum, kita boleh cakap dengan dia, terima kasih kerana bertanya tentang agama saya. Anda ada beberapa minit untuk saya terangkan kepada anda tentang apa yang anda tanyakan. Contohnya macam itu. Kita haruslah, tak maulah cakap macam contohnya, oh asal kau nak sibuk tanya pasal agama aku, kau agama kau, aku agama aku. Tak bolehlah macam itu kan. Jadi hendaklah kita menggunakan peluang yang mereka tanya tentang agama gitu. Mungkin mereka datang memang dengan niat yang jujur nak tahu tentang agama kita. Kita tak boleh push people away. Dan insyaAllah kalau kita nak push pun, kita pushlah dengan cara baik ya, insyaAllah. Tunjukkan akhlak yang baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah kita puji diorang, mereka, seperti mana saya kata, kita ucapkan terima kasih kepada mereka kerana bertanya tentang agama kita. Dan yang poin ketiga ialah kita set an agreement. Agreement di sini ialah kita mengajak mereka untuk setuju dengan kita, di mana apa yang kita nak bincangkan ataupun apa yang kita nak sampaikan haruslah bersandarkan logik. Bersandarkan logik dan boleh diterima akal. Antaranya ialah, contohlah, kita boleh bagi dia satu contoh. Kalaulah saya beli satu kain untuk awak tutup mata awak, boleh tak saya suruh awak seberang jalan? Pasti dia kata tak boleh kan? Jadi hendaklah apa yang kita ajukan ataupun apa yang kita bincangkan itu menurut akal, boleh diterima akal dan ianya logik insya-Allah. Jadi itulah sedikit perkongsian, masa saya pun dah nak tamat. Masya-Allah, alhamdulillah dapat berkongsi lagi kita pada hari ini satu lagi topik, iaitu
mengenai fitrah manusia dan bagaimana kita nak mengenal manusia dan sifat-sifatnya. Dan sebelum saya akhir, insya-Allah saya nak mengajak sahabat-sahabat sedang menonton malam ini pukul 10 malam, saya dan juga Brother Lim Jui Sun kita akan mengadakan satu lagi sesi live. Brother Lim Jui Sun akan berkongsikan tentang Q&A berkenaan dengan pengurusan saudara baru. Dan antara soalan yang menarik yang saya yang akan ditanyakan, ya, saya kongsikan sedikitlah, kasih awak rasa syok untuk datang nanti insya-Allah, ya. Ialah contoh, saya baru masuk Islam. Boleh ke saya tinggal dengan keluarga saya yang bukan Islam, di mana mereka itu masih lagi memelihara anjing dan juga masih memasak kerbau pendek di dalam rumah. Jadi itu antara soalan yang akan saya tanyakan dia insya-Allah pada malam ini. Dan antara lain dia ada jugalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada nak tanyakan kepada dia, silakan, sangat dialu-alukan soalan anda. Okey, terima kasih kepada M. Jun Faizul juga yang sedang menonton. Alhamdulillah terdapat sedikit maklumat. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan hari ini dapat memberi sedikit pencerahan mengenai bagaimana kita nak memahami seseorang itu apabila kita nak menyampaikan dakwah kepada dia. Dan saya punya fokus bukan dakwah kepada orang Islam, saya punya fokus dakwah kepada orang non-Muslim, ya, terutama sekali bagaimana nak mengajak mereka kepada agama Islam. Sebab tu mungkin ada sebahagian teknik dia tu mungkin agak berbeza sedikit, ataupun mungkin ada slight difference lah kita kata, di mana tak sama cara kita approach dengan orang Islam dengan orang non-Muslim. Antaranya satu yang boleh saya katakan sebelum saya akhir ni, iaitu orang Islam yang lahir Islam ni, dia setidak-tidaknya dah tahu tentang Al-Quran, dah tahu tentang Allah, dah bersyahadat. Tetapi orang bukan Islam, cara kita pendekati mereka tu belum lagi percaya kepada Al-Quran, belum percaya pada hadis dan sebagainya. Jadi cara pendekatan tu dan tekniknya haruslah kita tahu dan faham, insya-Allah. Okey, baik. Saya akhiri di sini dan jangan lupa untuk tonton malam ini saya dan juga Brother Lim dengan satu tajuk, iaitu Q&A bersama Brother Lim tentang pengurusan saudara baru, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih semua. Laksmana Kesi, Waalaikumsalam. Sahabat Cikgu Wong, Waalaikumsalam Cikgu Wong. Terima kasih juga kepada M. Jul Faizul. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi 3 hari Rabu, insyaAllah. Esok dan lusa Brother Syafiq Afandi insyaAllah akan kongsikan mengenai modul GoRap. Sama waktu, jumpa anda lagi. Selamat berbuka semua dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan memberi kita taufik dan hidayah untuk menyampaikan Islam, insya-Allah. Dari itu, nama saya Fadli Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.